Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera guys. Welcome back to Zuku at Home untuk episod ke-10. Kita pun dah banyak sangat episod untuk kali ni guys. Sekarang ni kita tambah lagi episod yang akan datang. Dan juga kami ingin minta maaf sebabkan kami delay untuk syuting dan juga posting video untuk episod kali ni. Kami sangat-sangat minta maaf, tapi kami sampai dah masanya. So kalau anda semua ready, apa lagi? Jom kita gerak senegara. Untuk haiwan pertama di episod hari ini adalah chimpanzee atau nama saintifiknya Pantroglodytes. Antara fizikal bagi chimpanzee, ia memiliki lengan, tangan dan jari yang panjang. Ia juga boleh berdiri dan berjalan tegak. Mata mereka yang menghadap ke depan dan hidung yang kecil membawa maksud mereka lebih bergantung pada deria penglihatan berbanding deria bau. Tingkah laku bagi chimpanzee, ia mempunyai lengan, tangan dan jari yang panjang dapat membantu mereka memanjat dan bergayut. Walaupun mereka berjalan dengan tangan dan kaki secara normal, namun mereka masih boleh berdiri dan berjalan tegak. Mereka adalah antara haiwan yang bijak kerana mereka tahu menggunakan alatan seperti ranting untuk mengeluarkan serangga dari sarangnya. Habitat mereka selalu dijumpai di hutan hujan tropika, hutan sekunder dan savana. Pemakanan atau diet bagi chimpanzee, ia adalah haiwan omnivore, iaitu memakan buah pisang, betik, apel, jambu, serangga dan telur. Chimpanzee betina akan mengalami hormon yang menyebabkan kulit di sekitar kemaluannya membengkak dan bertukar kemerahan. Antara ancaman bagi chimpanzee, ia kehilangan habitat disebabkan oleh penukaran hutan kepada kawasan pertanian di seluruh Afrika telah mengurangkan ketersediaan habitat chimpanzee. Penyakit berjangkit termasuk wabak penyakit pernafasan dan antraks adalah penyebab utama kematian di beberapa populasi chimpanzee. Walaupun semua pembunuhan dan penangkapan adalah melanggar undang-undang, akan tetapi perburuan haram adalah ancaman terbesar bagi kebanyakan chimpanzee. Fakta menarik bagi chimpanzee, ia lebih banyak menggunakan alatan berbanding dengan haiwan yang lain. Mereka akan ketawa apabila mereka bermain. Ia mempunyai ibu jari tangan dan ibu jari kaki yang membantu mereka mencengkam sesuatu benda menggunakan kaki mereka. Ia boleh mendapat atau terjangkiti dengan penyakit manusia. Mereka tidak boleh dibela kerana seekor chimpanzee dewasa mempunyai kekuatan 5 ke 6 kali lebih kuat berbanding kekuatan manusia. Dalam kurungan, chimpanzee boleh diajar bahasa manusia iaitu American Sign Language ataupun bahasa Melayu iaitu bahasa isyarat Amerika. Seperti yang anda lihat, chimpanzee di Zona Negara Malaysia seperti raja, ia boleh memahami sign language. Untuk haiwan seterusnya adalah Sumatran orangutan ataupun orangutan Sumatra. Nama saintifik bagi Sumatran orangutan adalah Pongo abeli. Antara fizikal bagi Sumatran orangutan, ia mempunyai kaki yang kecil, pendek serta lemah. Ia mempunyai bulu berwarna merah yang halus dan panjang di badan dan muka mereka. Ia mempunyai ibu jari yang bertentangan membantu mereka memetik dan mengupas buah-buahan. Lengan yang panjang dan kuat digunakan untuk mencapai buah-buahan dan bergayut dari satu dahan ke dahan yang lain. Orangutan Sumatra adalah lebih kecil, memiliki bulu yang lebih panjang
dan halus serta janggut yang lebih panjang pada jantan dan betina berbanding dengan orangutan Borneo. Antara tingkah laku bagi Sumatran orangutan merupakan haiwan arboreal yang meluangkan banyak masa di dalam pokok. Ia juga sangat pintar dan mampu mempelajari tugas dan bahasa yang kompleks. Orangutan jantan kebiasaannya hidup sendiri, manakala betina ditemani oleh anaknya. Ia aktif pada waktu siang dan membina sarang baru menggunakan ranting dan dedaun di atas pokok pada setiap malam untuk tidur dan berehat. Mereka menggunakan daun besar sebagai payung dan tempat perlindungan untuk melindungi diri daripada hujan. Orangutan Sumatera lebih sosial daripada orangutan Borneo yang menghabiskan lebih banyak masa dalam kumpulan yang kecil. Orangutan Sumatera jantan boleh mengeluarkan bunyi yang sangat kuat sejauh 1 km. Bunyi ini membantu mereka menuntut wilayah, menarik perhatian betina dan memberi amaran kepada orangutan jantan yang lain. Orangutan Sumatera boleh dijumpai di Pulau Sumatera di Indonesia dan umumnya mendiami hutan hujan tropika dataran rendah, bakau, hutan paya dan hutan sungai. Antara pemakanan atau diet bagi orangutan Sumatera, ia adalah haiwan frugivorous, iaitu makan buah-buahan, daun, biji, bunga, serangga, kulit kayu dan kadang-kadang daging. Pembiakan bagi orangutan Sumatera. Orangutan Sumatera merupakan haiwan polygamous, di mana jantan akan mengawan dengan 2 atau lebih betina ketika musim mengawan. Selepas tempoh bunting selama 9 bulan, betina membina sarang baru di atas pokok di mana anaknya dilahirkan. Anak orangutan akan tinggal bersama ibu mereka selama 6 atau 7 tahun sehingga mereka mempunyai kemahiran untuk hidup sendiri. Antara ancaman bagi orangutan Sumatera melalui penerbangan, pembalakan, pembakaran hutan dan perkembangan kawasan untuk tujuan pertanian menyebabkan mereka kehilangan habitat. Fakta menarik bagi orangutan Sumatera, orangutan Sumatera adalah haiwan arboreal terbesar di dunia. Orangutan mempunyai 32 gigi sama dengan manusia. Betina hanya melahirkan anak setiap 8 tahun dan merupakan spesies paling lambat membiak dari semua spesies mamalia yang lain. Untuk haiwan yang terakhir bagi episod kali ini adalah orangutan Borneo ataupun nama saintifiknya adalah Pongo pygmaeus. Fizikal bagi orangutan Borneo, ia mempunyai bulu yang lusuh, panjang dan berwarna merah coklat gelap. Mukanya berwarna dari merah ke merah jambu ke hitam. Ia mempunyai lengan yang panjang, digunakan untuk mencapai buah-buahan dan bergayut dari satu dahan ke dahan yang lain. Tingkah laku bagi orangutan Borneo, ia menghabiskan waktu siang dengan duduk dan makan di atas pokok sebelum membina sarang dengan melipat dahan-dahan untuk tidur pada waktu malam. Ia akan jarang turun ke tanah dari pokok-pokok yang didiami mereka. Kumpulan kecil orangutan betina bergerak bersama anaknya ketika mencari makanan, manakala jantan kebiasaannya hidup sendiri. Pergerakan bermusim dan harian sering berubah dan dipengaruhi oleh kuantiti buah-buahan yang ada pada tempat tersebut. Orangutan Borneo tidak boleh berenang, membuatkan pergerakannya terhad kerana mereka tidak boleh melepasi sempadan sungai
dan sumber air yang lain. Ia boleh dijumpai di Pulau Borneo di Asia Tenggara dan umumnya mendiami hutan hujan tropika yang rawa dan berbukit. Pembiakan bagi orangutan Borneo, ia tidak mempunyai musim mengawan, tetapi fungsi ovari betina akan lebih baik semasa banyak makanan. Betina hanya membiak setiap 6 ke 8 tahun, anaknya disusukan sehingga umurnya 6 tahun dan akan bersama ibunya sehingga masa pembiakan seterusnya. Betina akan menepus sekitar umurnya 48 tahun. Pemakanan atau diet bagi orangutan Borneo. Orangutan Borneo adalah frugivorous. Pemakanannya terdiri daripada buah-buahan hutan, daun dan tunas, serangga, getah, tanaman merambat, sarang laba-laba, telur burung, kulat, bunga, kulit kayu dan tanah yang kaya nutrien. Ancaman terbesar bagi orangutan Borneo ialah kehilangan habitat kerana penebangan dan pembakaran hutan. Ancaman lain ialah pemburuan haram oleh orang tempatan yang tidak sedar bahawa orangutan dilindungi oleh undang-undang. Fakta menarik bagi orangutan Borneo, orangutan bermaksud orang di hutan dalam bahasa Melayu dan Indonesia. Orangutan adalah mamalia yang menghuni pokok terbesar di dunia. Ia mempunyai 96.4% gen manusia dan merupakan makhluk yang sangat pintar. Ia memetik buah menggunakan jari dan tapak tangan kerana ia tidak boleh menggunakan ibu jarinya. Betina hanya melahirkan setiap 8 tahun. Ia merupakan spesies paling lambat membiak dari semua spesies mamalia yang lain. Orangutan Borneo makan lebih daripada 400 jenis makanan. Okay guys, sekarang ni pun kita dah sampai dekat kita punya akhir untuk segmen kali ni. Kami hendak berterima kasih kepada semua penonton-penonton Zuku at Home. Dan juga kami hendak kamu semua untuk jangan lupa untuk subscribe dan like dan juga share kita punya episod-episod Zuku at Home semua. Share kepada rakan-rakan anda, rakan-rakan kawan sekolah, kawan college, kawan tempat kerja, semualah kalau boleh. Kita banyakkan lagi views dan juga share maklumat yang penting ni untuk anda semua tahu pasal haiwan. Okey. Dan juga jangan lupa untuk follow semua social media kita, Facebook dan juga Instagram, dan juga satu lagi social media kita iaitu TikTok. Okey. So jangan lupa untuk follow social media kita. So jumpa anda pada episod nanti. Bye bye.